Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini, kita akan belajar mengira limit untuk trigonometry function. At the end of this video, we can define the correct technique to find the limits. Then we can rewrite into a new expression to solve the limits. And finally, we can apply the special trigonometry limits to evaluate the limits. Sekarang kita akan lihat limit of trigonometry function as x approaching c. And c is a real number. Perhatikan untuk 6 fungsi trigonometri ini, kita hanya perlu masukkan nilai x0 iaitu c. Cuma kita kena pastikan mode calculator yang digunakan adalah radian. Untuk limit of trigonometry function as x approaching infinity, limit untuk sin dan juga cos adalah tidak wujud kerana oscillate between -1 and 1. Perhatikan dua graf ini. Curve untuk kedua-dua fungsi sin x dan juga cos x berulang kali seperti berhayun tanpa henti, sama ada ke arah positif infinity atau negatif infinity. Kerana itu, limit untuk sin x sama ada x approaching positive infinity atau negative infinity adalah tidak wujud. Begitu juga dengan dua limit cos x tidak wujud bila x approaching positive infinity atau negative infinity. Kita ada two special limit for trigonometric function. Satu, limit sin x over x equal to 1 when x approaching 0. Satu lagi adalah limit 1 minus cos x over x equal to 0 when x approaching 0. Apabila kita mendapat soalan khususnya melibatkan fungsi trigonometri, jika perlu kita boleh terus gunakan two special limit ini tanpa perlu buat pembuktian terlebih dahulu. Cuma kita perlu pastikan soalan itu adalah untuk x approaching 0. Untuk first special limit, kita boleh buat pembuktian menggunakan kaedah pengiraan guna nilai x yang menghampiri kosong dari arah kanan dan juga arah kiri. Contohnya, kita guna x equal to 0.01, 0.11 untuk sebelah kanan. Dan untuk sebelah kiri, kita guna x equal to -1, -0.1, -0.01. Perhatikan jawapan untuk kedua-dua belah arah adalah sama. Jadi, kita boleh bundarkan atau hampirkan semua jawapan ini kepada satu. Terusnya, kita boleh tulis limit kiri untuk sin x over x 1. Limit kanan untuk sin x over x equal to 1. Disebabkan nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan, maka kita bersimpulkan limit sin x over x equal to 1 when x approaching 0. Cara yang kedua pula, kita boleh guna L'Hopital rule untuk buat pembuktian, yang mana kita akan buat differentiation secara berasingan. Bahagian atas dan juga bahagian bawah rational function. Differentiate sin x become cos x. Differentiate x become 1. Kemudian kita akan masukkan nilai x equal to 0 untuk dapatkan jawapan 1. Untuk second special limit pula, kita boleh buat pembuktian menggunakan kaedah conjugate. Kita akan darab 1 plus cos x over 1 plus cos x. Perhatikan, jika kita potong ini, kita akan kembali kepada soalan asal. Seterusnya, kita akan guna konsep A minus B darab A plus B become A square minus B square. Untuk kes ini, A kita adalah 1, B kita adalah cos X. Jadi, bila kita expand untuk bahagian atas, kita akan dapat 1 minus cos square X. Untuk bahagian bawah, kita jangan expand supaya kita dapat cari ekspresi yang sama untuk dipotong nanti. Seterusnya, kita akan pakai trigo identity, iaitu sin square x plus cos square x equal to 1. Sebab itu,
Di bahagian atas ini kita dapat sin square X. Sin square X pula adalah sin X darab sin X bahagi X darab 1 plus cos X. Kita akan susun semula yang mana kita akan gabungkan sin X dengan X supaya kita boleh guna first special limit. Jadi kita akan asingkan menggunakan properties limit untuk produk. Untuk bahagian pertama, kita boleh jadikan sebagai 1. Untuk bahagian kedua pula, kita akan substitute 0 dan kita akan simplify and finally we get 0. Untuk cara yang kedua pula, kita boleh guna L'Hopital rule untuk buat pembuktian yang mana kita akan buat differentiation atas dan bawah secara berasingan. Differentiate 1 minus cos X become negative sin X. X become 1. Kemudian kita akan substitute X equal to 0, become 0. Untuk example 1, kita hanya perlu substitute X equal to pi untuk dapatkan jawapan negatif pi. Untuk example 2 pula, kita kena guna definition untuk tangent X, iaitu tangent X equal to sin X over cos X. Kita tulis semula soalan limit X approaching 0, sin X over cos X divide by X. Kemudian kita akan susun semula yang mana kita akan darab 1 over X, 1 over X. Ini kita potong dan kita akan susun yang mana kita akan gabungkan sin X over X supaya kita boleh guna first special limit. Dan kita akan asingkan guna properties limit untuk produk. Untuk bahagian pertama, kita boleh jadikan dia sebagai 1. Untuk bahagian kedua, kita akan substitute X equal to 0 dan dapat jawapan 1. Perhatikan example 3 hampir sama seperti bentuk first special limit for trigonometry function, iaitu limit X approaching 0 sin X over X equal to 1. Bezanya ada 4X pada angle sin, sedangkan untuk first special limit hanya ada X sahaja. Maksudnya untuk first special limit, nilai angle pada sin mesti sama dengan bahagian denominator. Jadi kita akan ubah sesuai bentuk soalan, tapi pastikan tidak mengubah soalan asal. Maksudnya kalau kita ubah bahagian denominator supaya sama dengan bahagian angle untuk sin, kita kena pastikan boleh potong semula supaya boleh kembali kepada soalan asal. Untuk selesaikan example ini, kita akan mengubah variable X kepada Y. Jadi kita akan assume Y equal to 4X. Bila X approaching 0, then Y also approaching 0. Kemudian kita akan ubah bahagian denominator daripada X kepada 4X. Sebab kita nak samakan dengan angle pada sin. Tapi kita kena darab semula dengan 4 supaya boleh potong semula 4 ini kembali kepada soalan asal. Seterusnya kita akan tukar 4X kepada Y seperti yang kita assume tadi. Perhatikan apabila kita tukar semuanya dalam bentuk Y, kita akan dapat bentuk yang sama seperti first special limit. Jadi ini boleh dijadikan 1. Akhirnya jawapan kita adalah 4. Example 4 juga hampir sama bentuk seperti first special limit for trigonometry function, iaitu limit X approaching 0 sin X over X. Kecuali bahagian denominator kita ada 7 square root X, bukannya X seperti dalam first special limit. Untuk example ini, kita tak perlu mengubah variable X kepada Y sebab teknik penyelesaian masih sama. Ideanya ialah kita kena pastikan angle untuk sin sama dengan bahagian untuk denominator. Untuk kes ini, 1/7 sememangnya skala, jadi kita boleh faktor keluar. Kemudian kita akan darab dengan square root X over square root X supaya
kita boleh darab bahagian denominator. Skala X dengan skala X menjadi X. Sama seperti angle untuk sin. Jadi kita akan dapat sin X over X. Kemudian kita akan asingkan guna properties limit untuk produk, yang mana bahagian pertama kita boleh guna first special limit menjadi 1. Untuk bahagian kedua pula kita akan substitute X equal to 0 dan akhirnya kita akan dapat jawapan kosong. Untuk example 5, kita juga perlu ubah soalan supaya kita boleh guna first special limit for trigonometry function. To limit x approaching 0 sin x over x equal to 1. Cuma untuk kes ini kita ada dua nilai angle untuk sin, iaitu sin 2x dan juga sin 4x. Jadi kita akan bahagikan semuanya dengan 2x supaya angle untuk 2x akan sama dengan denominator. Kemudian kita akan simplify 6 bagi 2 menjadi 3 dan 2 bagi 2, 1. Kemudian untuk sin 4x, kita kena ubah suai bahagian denominator menjadi 4x. Jadi kita akan darab 2 over 2 supaya kita akan dapat 4x di bahagian denominator. Untuk bahagian atas pula, 3 darab dengan 2 menjadi 6. Kemudian kita akan tulis limit atas dan bawah. Oleh sebab dua-dua limit ini mirip kepada bentuk first special limit, jadi kita boleh assume dia sebagai 1. Dan kita akan simplify dan akhirnya kita akan dapat jawapan 2/7. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.